Baik ya, kita mulakan surah Hud mulai ayat 54. Auzubillahi minasyaitonir rajim. In tiada, naqulu kami katakan, illa melainkan, i'taraka telah mengenakan ia akan engkau, telah mengenakan ia akan engkau, ba'du oleh sebahagian, alihatina Tuhan-Tuhan kami, bisu'in dengan keburukan, bracket bahaya. Qala telah berkata ia, inni sesungguhnya aku, ushhidu aku bersaksi, aku bersaksikan, Allah Allah, washhadu dan saksikanlah olehmu, anni bahwasanya aku, bariun yang berlepas diri, mimma daripada apa yang, tusyrikun kamu sekutukan. Ayat 55. Min dunihi daripada selainnya, fakiduni maka perdayakanlah olehmu akan daku, maka perdayakanlah olehmu akan daku, jami'ah semua, summa kemudian, la tunziruni, biasa denna ya, tunziruna, tusyrikuna macam atas. Tapi kalau ni, itu maksudnya ada ya mutakallim, asalnya nun ya. Ya. Atau asal bunyinya ya. Tunziru ni nun ya mati bawah ni, mutakallim ya. Tapi kenapa ya tu tidak diletak? Ya, sebab nak mencantikkan tulisan ya. Supaya tulisan tu ya tidak berakhiran dengan ya. Jadi yang membezakan apa? Yang membezakan itu ialah baris bawah. Tu. Tunziru atau tunziruna ya. Itu yang membezakan baris jadi ni ya. Jangan kamu tangguhkan akan daku. Jangan kamu tangguhkan akan daku. Ayat 56. Ini sesungguhnya aku, tawakal tu telah bertawakal aku, Allah atas Allah, Rabbi Tuhanku,
Wa rabbikum dan Tuhan kamu. Ma tiada, min daripada, dabatin binatang yang melata, illa melainkan, huwa dia, akhizun yang memegang, binasiyatiha ubun-ubunnya. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala sirat, atas jalan, mustaqim, yang lurus. Baik. Simak semula ayat 54 surah Hud ini. Surah ini masih berkaitan dengan cerita Nabi Hud AS. Ya, yang mana kaumnya dia tidak mau percaya dengan apa yang dibawakan atau apa yang diterangkan oleh Nabi Hud AS. Ya. Inna kulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Tiada kami katakan melainkan telah mengenai ia atau mengenakan ia, atau lain makna pun boleh, menimpa pun boleh, oleh sebahagian Tuhan-Tuhan kami dengan keburukan ataupun bahaya. Maksudnya, kaum Nabi Hud ini mengatakan bahawa Nabi Hud ni sebenarnya sudah kena sampuk, bahasa kita ni kena sampuk dengan Tuhan kita. Tuhan kita dah balas kepada Hud ni, ya kan? Kejahatan atau keburukan yang Nabi Hud lakukan. Dituduhlah Nabi Hud tu membuat kejahatan, sebab Nabi Hud kan menolak Tuhan-Tuhan berhala. Jadi mereka katakan Nabi Hud dah kena rasuk, dah kena dah ditimpa oleh bahaya atau kecelakaan balasan Tuhan kita. Tuhan kita ni Tuhan berhala. Macam tu bahasa dia. Terkadang dalam hal yang sedemikian, orang-orang musyrikin menambahkan dia lagi percaya kepada berhala-berhala itu. Kalau seandainya seseorang itu dia melakukan satu kejahatan kepada berhala itu, contohnya dia pecahkan tangan berhala itu, ataupun dia rosakkan berhala itu. Jadi orang yang melakukan tadi terkena sampuk, lalu dia tidak boleh makan, tak boleh minum, ataupun perut membusung, atau lain tak boleh kencing, tak boleh berak. Jadi orang yang menyembah berhala ni bertambah yakin yang berhala itu ada kuasa. Tengok, buat lagi, Tuhan kita sudah balas. Macam tu bahasa dia. Jadi sebenarnya begini, kita punya faham tentang berhala, kita punya faham begini. Berhala ini asalnya kosong, tak ada apa-apa. Macam ibarat anak patung kita buat main, macam itulah. Dia tak ada apa-apa, dia tidak boleh memberikan mudarat. Tetapi kalau patung itu sudah dipuja, sudah disembah, dan berbagai-bagai acara dilakukan untuk mengabdikan diri kepada berhala, maka berhala ini
dia sudah diduduki oleh jin. Maka jin dia duduk di berhala itu. Bukan berhala tu yang kuasa, tak ada. Jin yang duduk kat situ. Dia bertongkat kaki atau duduk bersila. Dia suka orang sesat dan menyembah dia. Macam tu. Jadi sebenarnya jin ini sudah dapat menipu manusia. Dia pun duduklah di berhala itu. Jadi siapa-siapa usik berhala itu dengan kejahatan, maka jin ini pun akan mengusiknya. Kena faham tu. Jadi kalau tak disembah, dia tak ada apa-apa. Dia jangan disembah ataupun dipuja berhala itu. Maka syaitan ataupun jenis syaitan jenis jin ini mengambil kesempatan. Itu nak tahu tu. Itu bacalah surah jin macam mana di antara manusia ya'uzuna minal jin, mereka berlindung dengan jin. Lalu jin itu bertambah jadi derhaka atau fasik. Jadi kita kena ingat. Jadi macam mana kalau seandainya kita dicabar oleh orang musyrikin contohnya, kononnya yang berhala itu berada kuasa, kita mesti berfaham sebagaimana pahaman Nabi Ibrahim AS. Kuatkan akidah kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Kalau kita tak kuat akidah, kita masih lagi ragu-ragu tentang kekuasaan Allah, di situ kita pun tewas. Jadi kita yakin dengan kekuasaan Allah, kita baca sesuatu, ayat yang boleh menggerunkan mereka, baca kalimah bismillah, baca kalimah Allahu Akbar ketika kita nak membuat sesuatu kepada berhala itu. Itu kalau dicabar, tapi kalau sengaja-sengaja ni tidak dibenarkan. Sebab ada ayat Quran, kalau kita kutuk berhala tu, nanti dia akan kutuk Tuhan kita. Kalau kita pecahkan berhala-berhala sembahan mereka, nanti mereka pecahkan masjid-masjid kita. Jadi siapa yang salah? Perbuatan kita lah salah. Tapi seandainya dicabar dalam satu pertunjukan, atau disaksikan oleh orang ramai, mereka cabar, kononnya berhala itu ada kuasa, kita boleh lakukan. Macam mana Nabi Ibrahim AS. InsyaAllah. Tidak ada satu yang mudarat buat kita. Sebab jin bila dengar kalimah Allah, jin yang duduk kat situ, yang bila dengar kalimah Allah, kita takbirkan kalimah Allah, pada masa itu dia cabut lari. Tinggallah berhala tu kosong. Kalau kita ketuk masa tu pun tak ada apa-apa lagi dah. Sebab jin yang menunggu kat situ dah lari. Ini kita kena faham tentang akidah ni. Sebab terkadang kita ni pula kenapa dia ada power. Jadi kita dah jadi ragu-ragu iman kita. Jangan demikian. Kita kena faham kaedah dia. Qala telah berkata Nabi siapa ni? Nabi Hud. Inni usyhidullah. Sesungguhnya aku bersaksikan Allah. Washhadu, dan saksikanlah olehmu, anni bari'um mimma tusyrikun, bahwasanya aku yang berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Ini kata Nabi Hud. Janganlah katakan aku ni kena rasuk, tak ada. Aku bersaksikan Allah. Aku berlepas diri daripada berhala-berhala yang kamu sembah. Min dunihi, daripada selainnya, mana daripada selain Allah, fakiduni, maka perdayakanlah olehmu akan aku jami'an semuanya. Summa la tunziruni, kemudian jangan kamu tangguhkan akan aku. Mana di sini Nabi Hud sanggup menerima cabaran dan sanggup dicabar. Buktinya kamu perdayakanlah dengan semua berhala yang kamu sembah tu untuk mengganggu aku atau untuk merosakkan aku. Silakan, jangan bagi tempoh, sekarang pun boleh. Kalau seandainya berhala-berhala itu ada kuasa. Itu Nabi Hud. Dia orang musyrikin ingatkan
ya, Nabi Hud ni kena rasuk, ya. Tidak, ya. Baik dikumpulkan 1000 berhala sekalipun, dia untuk memperlakukan atau nak membuat menipu daya atau memperdayakan Nabi Hud tidak akan lari. Jangan buat beri tempoh, sekarang pun boleh. Macam itulah. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Ini penting, ya. Sesungguhnya aku bertawakal ke atas Allah. Bila kita bertawakal kepada Allah, itu salah satu daripada ikatan kita, yang mana jin-jin yang ada dalam berhala-berhala itu tidak akan dapat mengganggu kita. Ya, Allah itu Rabbi wa Rabbikum, Tuhanku dan Tuhan kamu. Ma min dabatin illa huwa akhizun binasiyatiha. Tiada daripada binatang yang melata melainkan dia, iaitu Allah, yang memegang ubun-ubunnya. Maksudnya apa ubun-ubun? Nyawa, ya. Nyawa maksudnya. Jadi setiap binatang yang melata, termasuklah manusia ataupun jin, ya, yang memegang nyawanya ialah Allah. Itulah ubun-ubun. Kenapa disebut ubun-ubun? Ya, sebab bila bayi, ya, tengkorak kepala ni, pada masa itu semua tertutup kecuali ubun-ubun. Ubun-ubun ni tidak tertutup lagi, dia lembut lagi, dia masih berlubang lagi, ya. Itulah dikatakan ubun-ubun tu nyawa, ya. Inna Rabbi ala sirati mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus. Mana Tuhanku yang mengajak kepada jalan kebenaran, jalan keadilan. Itulah jalan yang lurus, ya. Okey, kita sambung lagi. Fa'in, maka jika tawallau, telah berpaling mereka, faqad, maka sesungguhnya. Nanti. Di sini tak boleh berpaling mereka, ya. Tawallau, kamu berpaling. Dan jika kamu berpaling, ya. Faqad, maka sesungguhnya. Ablagtu, telah aku sampaikan kepada kamu. Jadi domir tu kadang kita kena selarikan. Ya, mereka ke kamu, macam tu. Kalau depannya kum tu, itu menunjukkan kamu, hanya domir awal pun kamu lah, diselari macam tu, ya. Kadang keliru, ya. Maka sungguhnya telah aku sampaikan kepada kamu. Ablagtu, ya. Ablagtukum. Maka sungguhnya telah aku sampaikan kepada kamu akan apa yang ursiltu, telah diutus aku, bihi, dengannya, ilaikum, kepada kamu, wa yastahlifu, dan ia gantikan, Rabbi, oleh Tuhanku, kauman, akan kaum, ghairakum, selain kamu, wala, dan tidak dapat, tadurrunahu, kamu membahayakan akannya, syai'an, sedikit pun. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala, atas, kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu, hafiz, yang memelihara.
ayat 58. Walamma dan manakala Ja'a telah datang ia amruna oleh perintah kami. Najaina telah kami selamatkan. Hudan akan Hud. Wallazina dan orang-orang yang amanu telah beriman mereka ma'ahu bersamanya. Birahmatin dengan rahmat. Minna daripada kami. Wa najjainahum dan telah kami selamatkan akan mereka. Min daripada azabin azab. Polis yang berat. Golis ni juga kita kena menyesuaikan, ya. Kadang dengan makna tebal, kadang makna keras, ya. Jadi azab ni eloklah azab yang berat, ya. Macam tu. Ayat 59, watilka dan itu adun ad. Jahadu telah mengingkari mereka. Telah mengingkari mereka. Biayati akan ayat-ayat Rabbihim Tuhan mereka. Wa asau dan telah durhaka mereka. Rasulahu kepada Rasulnya. Wattaba'u dan telah mengikut mereka. Amra akan perintah. Kulli tiap-tiap. Jabbarin yang banyak bermegah. Bracket sombong. Anidin lagi melawan. Simak semula. Ayat 57. Fa'in tawallau, maka jika kamu berpaling, mana kaumnya kalau berpaling daripada peringatan-peringatan yang Nabi Hud sampaikan. Faqad ablagtukum ma ursiltu bihi, maka sungguhnya aku telah sampaikan kepada kamu apa yang telah diutus aku dengannya, ilaikum kepada kamu. Maknanya Nabi Hud sudah berlepas diri. Kalau jika kamu berpaling, maka sungguh aku sudah sampaikan apa yang diutuskan kepadaku, kepada kamu. Mana tugas aku
selesai aku sudah sampaikan kepada kamu, terpulang kepada kamu. Wa yastahlifu rabbi qauman ghairakum wala tadurrunahu syai'a. Dan ia gantikan oleh Tuhanku akan kaum selain kamu, dan tidak kamu dapat membahayakan akannya sedikit pun. Ini dapat kita pahamkan. Jika kamu tidak mau, apa yang aku sampaikan ini tidak kamu terima, nanti ada kaum lain pula yang akan beriman dan percaya kepada apa yang aku sampaikan. Pada masa itu, kamu tidak akan dapat membahayakan kaum itu sedikit pun. Atau bahasa kita kata, kalau orang Melayu dah tak nak Islam, nanti Allah ganti kaum lain pula yang mau menerima Islam. Contohnya saya kata orang Melayu kat Malaysia dah tak nak Islam, maka orang Cina pula yang menerima Islam. Pada masa itu orang Melayu tak dapat nak membahayakan mereka sedikit pun. Itu boleh dipahamkan begitu. Habis orang Melayu dah amanahkan, dah dipikulkan tanggungjawab untuk membawa Islam dengan sebaiknya. Tapi orang Melayu tak nak bawa Islam dengan sebaiknya. Allah bagi kepada kaum lain nanti, yang mana kaum lain tadi benar-benar mereka mentaati Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pada masa itu kita tidak dapat membahayakan mereka sedikit pun. Itu bahasa yang boleh dipahamkan dengan kata-kata ini. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kata Nabi Hud lagi, sesungguhnya Tuhanku atas setiap sesuatu yang memelihara. Dialah yang memelihara atau penjaga. Walamma jaa amruna. Dan manakala telah datang ia oleh perintah kami. Perintah ni perintah azab. Bila sudah sampai perintah Allah, iaitu azab. Azab apa yang terkena kepada kaum Nabi Hud ini? Diterangkan katanya Rihul Hakim. Rih Hakim ni mana angin pembinasa. Rihul Hakim. Jadi angin Hakim ni adalah angin yang tidak ada keampunan dah. Kalau dia datang, jangan ceritalah. Dia datang bukan sebagai rahmat, tapi dia datang sebagai benar-benar azab yang tidak boleh nak ditolak lagi, tak boleh nak ditahan lagi. Itulah kemusnahan kaum Hud. Manakala telah kami perintahkan ini mana Allah perintahkan azab itu, najjaina telah kami selamatkan Hud walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang telah beriman mereka bersamanya. Maka selamatlah Nabi Hud, selamatlah orang yang mau percaya dengan Nabi Hud. Birahmati minna, dengan rahmat daripada kami. Wa najjainahu min azabin ghaliz, dan telah kami selamatkan akan mereka daripada azab yang berat. Ini bukan main-main. Dalam Quran disebut ada tiga angin. Angin sarsar, angin asif, angin hakim. Jadi sarsar ni boleh dikatakan kalau ladang bersebelahan tu, ladang sebelah musnah, sebelah elok, contoh macam tu. Artinya sarsar ni tidak memusnahkan banyak. Asif lebih luas daripada sarsar asif. Tapi hakim diterangkan kata dia ada 99 power. Hanya satu power saja diturunkan kepada kaum Nabi Hud. Satu power saja. 99 power ni yang lain lebihnya Allah benamkan dalam laut, dan dia akan keluar pada hari kiamat. Sebab hari kiamat ni hari kemusnahan. Bayangkanlah kalau 99 power semua keluar,
pada hari kiamat tak ada yang selamat dah. Hancur dunia ni. Ya. Inilah angin yang disebut dalam Quran sebagai rihul aqim. Ya. Angin pembinasa. Ini baru satu power saja Allah hantar kepada kaum Hud. Watil ka'ad, itulah Ad. Ya, Ad ni mana kaum Nabi Hud lah. Jahadu bi ayati rabbihim. Telah mengingkari mereka akan ayat-ayat Tuhan mereka, wa asau rusulahu, dan telah durhaka mereka kepada rasulnya. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan telah mengikut mereka akan perintah tiap-tiap yang bermegah-megah. Bermegah-megah ni yang banyak bermegah. Jabbar ni isim mubalaghah, yang banyak bermegah-megah, iaitu banyak sombong lah. Anid lagi melawan. Terkadang rakyat ni macam itulah. Kalau Nabi ni bukan seorang penguasa negara. Kebanyakan Nabi-Nabi bukan dari kalangan dia sebagai ketua negara atau sebagai pemimpin, bukan. Dia lahir daripada kalangan kebanyakan. Jadi pemimpin-pemimpin ni menggunakan kuasa untuk menyesatkan rakyat. Jadi mereka bukan nak mentaati Allah dan Rasul. Mereka lebih boleh ikut kepada pemimpin-pemimpin. Terdiri daripada pemimpin yang banyak sombong, bongkak, lagi banyak melawan. Ini kebiasaan yang berlaku begitu. Lagi ayat 60. Wa'utbi'u, dan telah diikuti mereka. Dan telah diikuti mereka pada hazihi ini ad-dunya laknatan laknat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Ala, ketahuilah, inna adan, sesungguhnya Ad. Sebab itu baris akan berubah-ubah Adun tadi tu, watilka adun, ayat 59, adun sebab tilka mubtada, adun khabar. Jadi bila inna adan, sebab ada inna, jadi adan isim inna. Bila ada huruf jar, min adin, huruf jar. Macam itulah perubahan baris. Sesungguhnya Ad, kafaru, telah kafir mereka, Rabbahum, kepada Tuhan mereka. Ala, ketahuilah, bu'dan, kebinasaan, li'adin, bagi Ad. Ni baris bawah pula, li'adin huruf jar, bagi Ad. Jadi kita dah jumpa 3 baris ayat 59 dun, ayat 60 ada dan, ada din. Jadi adun, adan, adin. Kaum Hud. Baik, saya masuk mula. Wa utbi'u fi hazid dunya, dan telah diikuti mereka pada ini dunia, laknatan laknat, wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat. Mana kaum Ad ini di dunia ni sentiasalah diiringi dengan laknat. Laknat ini sehingga hari kiamat. Kita baca ayat Quran ni, dan setiap Al-Quran dibaca, Al-Quran ini sudah menyebut buat laknat kaum Ad.
Jadi sentiasalah dia terlaknat di dunia sampai kepada hari kiamat. Mana selagi orang baca Quran, selagi itulah dia melaknat kaum Ad ini. Macam Abu Lahab, Abu Lahab nakkan sangat Tetel. Maka Allah telah berikan nama atau gelaran Abu Lahab, bapa penjulang api, bapa penjulang api. Itulah Abu, bapa Lahab. Nama sebenarnya Abdul Uzza. Di Abdul Uzza tahu tak? Hamba berhala nama Uzza. Sebab itu Abdul Uzza. Sebab itu kita kalau meletakkan nama anak-anak, letak Abdul ni hati-hatilah. Pastikan bahawa depannya adalah Asmaul Husna, nama Allah. Jangan terkeluar daripada Asmaul Husna, nanti jadi hamba syaitan. Contohnya kita letak Abdul Uzza, Abdul Muttalib, walaupun Abdul Muttalib tu bapa saudara Nabi, tapi dia bukan nama Islam. Abdul Muttalib, hamba Muttalib, bukan hamba Allah. Allah tak ada nama Muttalib. Kena faham tu. Tak betul nanti Abdul Haris. Abdul Haris, hamba iblis. Haris tu salah satu nama iblis. Jadi hamba iblis. Abdul Haris. Ini sebab kalau letak Abdul tu kita dah tahu makna hamba. Jadi depannya apa? Tentu Asmaul Husna. Kalau luku tak ada dalam Asmaul Husna, hati-hati. Nanti anaknya akan jadi hamba kepada syaitan ataupun dunia. Senang sebut Abdul Dunya contohnya. Abdul Dunya, hamba dunia. Memanglah jadi hamba dunia, bukan hamba Allah. Tu kita kena faham tu. Baik, kita tandakan sampai ayat 60 ni untuk surah Hud ini. Akan datang kita sambung lagi. Dan kita teruskan dengan pelajaran saraf kita. Siap. Okey, pelajaran saraf kita sampai bilangan berapa? Tamrin dia. 27. Okey. 27 ini tasriful multawi. Multawi dah faham maknanya melilit. Melilit macam mana? Dililit. Huruf sahih dililit. Awal mu'tal, akhir mu'tal. Jadi yang sahih hanya satu tengah-tengah. Itu namanya multawi. Dengan makna melilit. Dililit huruf sahih itu. Okey. Bab dia 4 huruf. Bab 4 huruf af'ala yuf'ilu, auha yuhi ihaan, auhi latuhi, muhin, muhan, uhiya yuha. Dengan makna mewahyukan. Tamrin 27 ni iaitu auha, bukan auha. Auha makna melemahkan. Okey, kita teruskan. Auha mudhari'nya yuhi. Masdarnya ihaan. Masdar kalau dalam 4 huruf ni ada seragam, tak payah nak bagi letakkan masdar di situ, tak payah. Ikut yang contoh dibagi. Atas wazan if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan, ihaan. Okey, amarnya auhi, nahi latuhi. Hanya bezanya yang contoh kita guna ha, yang tamrin kita gunakan ha. Jadi hanya membezakan bunyi nipis dan bunyi tebal. Baik. Kemudian isim fa'ilnya muhin.
Isim maf'ulnya muhan. Makan zaman. Muhan, muhan. Madi majhul uhiya. Mudhari majhul yuha. Ya. Ini nombor 1. Nombor 2 mana aufa. Aufa maknanya daripada wafa, mana menyempurnakan. Ya. Aufa, menyempurnakan. Okey. Aufa mudhari'nya yufi saja. Yufia, yufi. Masdarnya ifaan. Ya, amar aufi. Nahi latufi. Isim fa'il mufin, makan. Maf'ul makan zaman. Okey, madi majhul mudhari' majhul yufa. Ya. Itu makna menyempurnakan. Nombor 3 dengan makna mewasiatkan. Ausa daripada wasiat. Ya. Ausa mudhari'nya yusi. Masdar iso'an. Amar ausi. Nahi latusi. Isim fa'il musin. Isim maf'ul muson, makan zaman. Muson, muson. Madi majhul usia. Mudhari' majhul yusa. Itu ialah ya makna mewasiatkan. Nombor 4 au'a. Ain ya, memelihara. Au'a mudhari'nya yu'i. Masdar i'an. Amar au'i. Nahi la tu'i. Isim fa'il mu'in. Isim maf'ul mu'an. Makan zaman. Mu'an, mu'an. Okey. Madi majhul ya u'ayya. Mudhari' majhul yu'a. Okey, nombor 5 dengan makna menguasakan. Menguasakan. Ya, daripada makna kuasa, menguasakan. Madi mudhari' masdar. Madi mudhari' masdar. Okey, amar nahi. Ya, auli ni kena ingat ya, tak ada ya ya, jadi alif waw lam saja. Auli ya. La tu li pun sama, tak ada ya ya. Kemudian isim fa'il, isim maf'ul. Ya, mulin, mulan. Makan zaman. Mulan, mulan. Madi majhul, mudhari' majhul. Ya, ulia, iula. Nombor 6 dengan makna mengikatkan ataupun menutup. Ya, mengikatkan ataupun makna menutup. Ya, madi mudhari' masdar. Ya, auka yuki ikaan. Amar nahi. Ya, auki la tuki. Isim fa'il, isim maf'ul. Mungkin, mukan. Okey. Makan zaman. Ya, mukan, mukan. Tu ya.
Madi majhul, mudhari' majhul. Ya, ukiya yuka. Okey ya. Kemudian kita tengok pada makna pula mengikut wazan, ya. Kita ambil ya makna melemahkan yang pertama ya, melemahkan. Madi telah melemahkan ia. Mudhari' ia melemahkan. Masdar kelemahan. Okey, amar ya, lemahkanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau lemahkan, melemahkan. Isim fa'il yang melemahkan. Isim maf'ul yang dilemahkan. Makan zaman. Ya. Masa melemahkan, tempat melemahkan, masa melemahkan. Madi majhul telah dilemahkan ia. Mudhari' majhul ia dilemahkan. Okey ya. Yang lain tu samalah maknanya dalam segi meletak makna ya, ikut yang diajar, mengikut kaedah. Madi telah, mudhari' ia ya, amar adalah oleh engkau. Dan untuk tamrin yang ke-27 ini artinya bab af'ala yuf'ilu berakhir pada af'ala yuf'ilu pada bab auha yuhi. Dan tamrin yang ke-28 yang saya akan berikan nanti. Ini kita masuk bab sabdu ya, fa'ala. 4 huruf lagi, masih bab rubai lagi. Tapi fa'ala ya, ada sabdu tengah. Fa'ala yufa'ilu ya. Jadi bab fa'ala yufa'ilu itu dikatakan sebagai mula-mula kita belajar bab mudha'af. Daripada bab fa'ala yufa'ilu ya, mula dengan mudha'af dulu ya. Mudha'af ni maknanya ada sabdu lah. Ya, fa'ala yufa'ilu ya. Jadi contoh yang dibagi nanti dengan perkataan yang kita sebut qalil. Qalil ni makna sedikit. Jadi qallala ya. Qallala makna fa'ala, wazan fa'ala ya. Qallala yuqallilu. Apa maknanya? Iaitu sedikitkan ya. Menyedikitkan pun atau sedikitkan. Jadi pada makna sedikit, jadi kita tambahkan sedikitkan ya. Dan satu perkara lagi saya nanti nak hantar, iaitu pembetulan ya, pembetulan tamrin ya. Yang ke-21 ya. Mungkin ramai yang tak perasan pembetulan tamrin 21 dulu ya, iaitu bab nakis. Bab nakis yang mana contoh yang dibagi ada tersilap ya, daripada silapnya ya, daripada bukan awal ya, tapi di akhir lebih isim isim fa'il, isim maf'ul, makan, zaman ya, alat, itu ada kesilapan tu ya. Kemudian madi majhul ya, mudhari' majhul pun ada kesilapan. Jadi latihan betul, latihan yang dibuat tu betul ya, tamrin yang dibuat tu betul ya, tak salah. Tapi yang salah tu ialah contoh yang saya bagi tu huruf dia ya tersilap meletakkan ya. Patutnya ha lam waw, asalnya ha lam waw, tertulis pula lam ha waw ya. Lam ha waw, ada terbalik lam ha waw.
terbalik. Jadi dah buat pembetulan tu saya hantar nanti pembetulan dia untuk contoh lah. Tapi tamrin memang betul lah. Tamrin yang dibuat tu dah betul dah. Tak payah di buat pembetulan hanya pada contoh saja. Dan akan datang yang mudha'af ni, ya sekali saya akan hantar juga, ya, iaitu bab mudha'af, iaitu qallala yuqallilu, ya, contoh yang saya bagi. Dan latihan buatlah ya, bab mudha'af ini daripada pelajaran yang kita buat ni adalah pelajaran mu'tal lagi. Dulu sulasi, kemudian kita dah masuk rubai. Rubai ini ada berapa bentuk? Satu af'ala, satu lagi fa'ala, satu lagi ya fa'ala, itu kemudian. Sekarang kita masih baru fa'ala. Ya, jadi sekadar itu dulu ya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini, insyaallah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.